syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita jumpa pada petang ni dalam majlis baca kitab kita ya. Dah berapa minggu juga kitab kita tak baca buka pada hari Rabu petang ni. Siapa? Burung apa? Monyet. Bu. Dia apa, minggu lepas kita di KKTM dan minggu sebelumnya saya tak sihat begini semua. Jadi alhamdulillah sekarang kita dah dapat datang balik kuliah, kita dapat baca balik ah. Sini ada monyet datang. Jadi ada nak kucing, itulah kita hidup di sini. Kita hidup jangan kata kat luar rumah, dalam rumah pun kita kongsi rumah kita dengan macam-macam haiwan. Yang ada kebanyakan orang senantiasa kongsi dengan tikus, kan? Yang di rumahnya senantiasa dia keluar masuk. Ada kongsi dengan apa? Kucing, dia naik atas. Biawak pun kadang naik atas rumah kita. Itu dah rumah kampung kita. Kita hidup satu habitat dengan dia. Tadi diorang kawan-kawan terperanjat pasal ada beruk besar tengah lalu kat depan sini. Dan beruk dia tak takut orang tau. Dia tak takut orang dan tak umpama orang. Kita tak payah halau dia, tak payah apa. Dia tumpang lalu. Dia tak kacau kita. Ya. Tapi kalau datang di satu trup banyak-banyak sangat, kita nak bikin apa? Mendih? Kat pagar tu. Kalau dia datang satu trup banyak sangat, kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dia makhluk Allah. Dia faham cakap Allah. Kita bacakan ayat kursi. Kita berkata baca ayat kursi dan kita jangan takut. Kalau dia nanti nampak nak gitu, kita kadang-kadang dia nak macam dia nak gertak kita. Kita jangan takut. Kita jangan takut. Menghadap dia baca ayat kursi. Tunjuk muka dia. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus nanti dia beredar punya. Dia bukan apa, dia cuma tumpang lalu. Jadi yang dia nak attack kita pasal dia ingat kita nak membahayakan dia. Ini haiwan. Dia banyak zikir pada Allah lagi. Dia lagi banyak zikir pada Allah berbanding dengan kita lagi. Dia nampak dia punya lompat-lompat pakik-pakik, dia lagi well behave berbanding dengan kita. Dia tak tengok TV. Dia tak mengumpat. Dia tak kumpul harta. Dia tawakal. Dia zuhud, tak ada rumah. Kalau sifat-sifat, sebab itu dia tak ada hisap. Nikmat apa, dia tak ada apa dosa mata, dosa telinga, semua tu tak ada. Dia bukan mukallaf. Tak ada. Nombor satu, dia tak ditanggungan dosa dan dia pun tak buat. Bukan dia buat apa-apa semua kira tak berdosa, tapi dia memang tak buat pun. Ada dia mengumpat. Banyak dia umpat kita, ni manusia tak senonoh, itu dia umpat kita tu ada. Begitu ya. Jadi haiwan, biarlah dia nak lalu, dia lalu begitu. Kalau dia datang nak habiskan buah-buahan kita, nasiblah, dah memang rezeki dia. Pokok-pokok yang tumbuhkan bukan kita, Allah. Nama pokok kita, tapi yang tumbuhkan siapa? Allah. Dan dia makhluk Allah. Biarlah. Dia kalau tak makan buah, dia nak makan apa? Kita boleh juga makan macam-macam. Kita boleh makan rojak, kita makan roti bertangkup. Dia tak boleh, dia mesti makan buah-buahan. Kesian. Biarlah. Dah lalu pun. Ada kacau tak? Sambung baca kitab kita sampai muka surat 44. Dan nak habis kitab kita ni ya. Sampai ada 3 sabdanya lagi. Paling atas. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man syaribal khamra sakahullahu min hamimi jahannam. Artinya, barang siapa meminum khamar, nescaya Allah akan memberinya minuman dari air panas jahanam. Baik. Barang siapa meminum khamar atau arak, Allah akan tuangkan kepadanya. Tuangkan, bukan beri dia minum saja, tuangkan kepadanya. Disok, saqatu sok. Sok, akan sok kepadanya, itu dituangkan kepadanya air api neraka jahanam. Begitu ya, akan dituangkan kepadanya begitu. Minum arak itu kalau yang tak tobat akan diminumkan itu. Jadi yang kau minum seteguk tu sebetulnya itu. Kau minum seteguk tu sebetulnya itu. Yang kau makan duit riba tu seketul api neraka masuk dalam perut kau. Dan seketul api neraka bukannya kecil. Jangan kau bayangkan seketul api neraka tu macam fishbowl. Seketul itu tak berapa besar, tak tahu. Kemudian api neraka bukan macam api-api kita pulanya. Begitu ya. Baik.
Kalau yang dah tobat pulanya, dah tobat terampun dosa, yang menghisap terampun dosa, masuk syurga. Ada juga orang kafir pun masuk Islam, masuk syurga. Ini kan pula peminum arak tobat masuk syurga. Kat dalam syurga dia tak minum arak walau setitik sekalipun. Maka ulama bincang, orang kata dalam syurga tak ada larangan, kenapa pula dilarang dia minum? Dia tak dilarang minum, tapi dia sendiri Allah Ta'ala letakkan dalam diri dia tu tak ada rasa hendak minum. Jadi dia bukan dilarang, dia sendiri tak nak minum. Kenapa? Dia dah pernah minum kat dunia, dia tak nak minum. Jadi orang apa hidangkan arak semua gitu, orange juice, nanti dia minta begitu ya. Dia tak minum gitu, tak minum arak, dia tak dapat merasa. Minum arak syurga apa nikmatnya? Kita bilang araknya tak mabuk. Maksud tak mabuk ialah tak mabuk macam kita. Dia tidak mabuk hoyong-hayang, tetapi dia mabuk terus melayang. Melayang, terbang, menawangan 1000 tahun. Enaknya arak syurga. Menawangan terbang 1000 tahun, kemudian hinggapnya di mana? Di atas Bukit Kasturi. Terus bidadari sambut dia untuk sambung kenikmatan di atas darat balik semula. Tadi terapung, terawang-awang 1000 tahun punya sedap. Itu arak syurga. Dia luput ya. Kerana dia dah merasa yang hoyong-hayang, dia tak rasa yang terbang melayang. Itu ya. Sabdanya lagi, kullu muskirin haramun wa inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul khamra ay yaskiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala araku ahlin nari au usaratu ahlin nar. Allah ya. Baik, artinya setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap memabukkan adalah haram ya. Mabukkan yang cair. Dadah masuk dalam apa? Dadah tak masuk dalam arak. Dalam arti kata, dadah itu kalau terkena dengan kita, umpamanya lah seorang bawa dadah dalam poketnya, dia boleh buat sembahyang tak? Boleh buat sembahyang. Dadah basah kena kita, boleh buat sembahyang. Dia tidak najis, dia benda solid. Yang ini adalah haram lagi najis, lain kategorinya ya. Lain kategorinya. Tak bermakna dadah tidak najis, tidak haram. Haram. Dia termasuk lagi benda yang merosakkan diri kita. Haram. Jangan kau bilang hukumnya pasal dia bukan cecair, maka dia bukan cecair, maka dia hukumnya tidak najis. Kau tidak najis, tak semua yang tidak najis tak bermakna tidak najis saja tidak haram. Minyak tanah tu najis tak? Tak najis. Boleh minum tak? Tak boleh, mudaratkan diri. Cat, najis tak? Tak najis. Boleh minum tak? Tak boleh. Dadah begitu. Dadah begitu ya. Jadi dadah ya. Jadi dadah masuk kategori lain. Ini arak cecair. Baik kita sebut ini apa? Sebab apa Nabi sebut kullu muskirin haram? Dia semua orang Melayu sebut sebagai arak. Dalam arak ni berbagai-bagai pecah. Ada namanya wine daripada anggur. Ada namanya malt daripada Bali. Ada namanya beer daripada gandum. Ada namanya tuak daripada beras. Semua kita sebut tuak lah semua tu ya. Tuak beras, tuak nira, semua tu ya. Semua begitu. Jadi ada macam-macam jenisnya. Semua yang memabukkan adalah haram. Kalau dah haram, banyaknya haram, sedikitnya pun haram ya. Baik, setiap yang memabukkan adalah haram. Dan Tuhan telah berjanji, Allah, na'udzubillah, kok dijanji ni oleh Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ampun ya Allah, ampun segala dosa kami. Kita tak setakat tak minum arak. Dosa lebih besar minum arak kita ada banyak buat. Dosa lebih besar pada minum arak kita banyak dah buat. Jangan kata kita bab ini kita rasa kita selamat sangat, baik sangat. Dengar orang-orang minum arak, dengar minum arak. Satu bab orang minum arak pula pedang kita. Dengar wahai Pak Haji, dengar Pak Haji. Dengki engkau tu lebih dahsyat daripada arak. Busuk hati engkau terlebih dahsyat pada arak. Unjuk riak engkau terlebih dahsyat pada arak. Wahai Pak Haji, orang arak pula tempelak kita. Jangan kita dengar ini. Bahagian orang minum arak memang jela, memang cela, memang jelek. Dan kita tak kurang daripada mereka. Itu kena ingat. Itu confirm. Dia jelek, kotor dan jijik, tetapi kita tak kurang daripada mereka. Itu pasang statement senantiasa. Setiap apa bab tentang dosa dan haram dan cemar dan apa semua, kita mesti pasang diri kita, aku tak kurang dari itu. Walaupun aku tak buat itu. Aku tak kurang daripada itu. Baik ya. Tuhan telah berjanji kepada sesiapa yang minum arak di dunia akan diberinya minum dari tanah khubal. Para sahabat bertanya, apakah dia tanah khubal ya Rasulullah? Jadi kadang tak semua tanah khubal lah, tidak semua apa yang Nabi sebut sahabat tahu tau. Sebab Nabi sebut terms-terms yang diorang belum pernah dengar lagi. Banyak perkara-perkara yang Nabi sebut. Dia sama-sama orang Arab, tetapi tak semua perkataan mereka pernah dengar. Nabi dapat perkataan tu direct. Maknanya segala bahasa adalah daripada Allah Ta'ala. Ada yang masih disimpan.
Yang masih setakat malaikat tahu. Jadi kalau kita jumpa malaikat cakap Jawanya halus sampai kita tak faham, itu maknanya bahasa Jawa yang disimpan, yang belum dikeluarkan kepada orang-orang bumi. Jawa tapi kok orang ngerti kok apik wahai, apik banget, halus. Itu bahasa yang disimpankan. Jadi setengah-setengah perkataan Arab tapi disimpankan. Nabi baru menyampaikan. Semua bahasa dari Allah. Semua bahasa dari Allah yang diajarkan kepada kita, yang kita boleh gunakan. Setengah-setengah bahasa nanti kita tak gunakan, tapi disimpan oleh Allah untuk keperluan-keperluan tertentu. Jangan kata itulah, jangan kata yang bahasa-bahasa disimpan. Kita saja tak semua orang faham bahasa Melayu kan. Setengah-setengah bahasa Melayu, ada setengah orang, ustaz ni apa maknanya? Itu aja. Setengahnya diberi kepada seorang, setengahnya tak beri kepada semua orang. Dan Rasulullah ada bahasa-bahasa tersimpan yang Rasulullah diberitahu. Sahabat tanya, apa itu wahai ustaz? Maka para sahabat bersembah tanya, apakah dia itu tanah Khabal ya Rasulullah? Maka jawab baginda dengan sabdanya, keringat penghuni api neraka. Allah, keringat api neraka punya keringat dari mana? Mana keluar keringat dia? Pasal dia kena bakar, keringatnya tu pun mendidih. Keringatnya tu pun mendidih. Dia kena bakar, keringat dia tu pun mendidih. Orang api neraka, keringat api neraka, ataupun nanah ahli neraka. Ya Allah. Nah ahli neraka, na'udzubillah, yang minum arak, itu rupanya. Jangan tengok style jangan kepingin khususnya yang muda-muda tengok kawan-kawannya, ni anda masih duduk kampung, masih duduk Parit Raja, tak ada kelab-kelab, tapi yang ada orang boleh cari kelab juga. Ada orang pergi cari kelab juga. Na'udzubillah, kat dunia kau dah ternyah daripada golongan orang-orang salihin. Kau cari kelab. Nanti kadang-kadang dia bekerja pula di bandar-bandar, ikut kawan-kawannya, tak nak nampakkan dia punya kampungan. Kawannya ajak minum, dia pun minum. Orang kemarin ada keluar video orang minum arak baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya? Haram. Kalau dia punya niat mempersendakan, kafir. Persendakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, minum arak, persendakan, main judi, baca Bismillahirrahmanirrahim, persendakan itu kalimat Bismillah, hukumnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau setakat baca saja, hukumnya haram. Hukumnya haram, Kalau dia mempersendakan, hukumnya terkeluar daripada agama Islam kerana menghinakan kalimah yang suci itu. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, idza syaribul khamra fajliduhum, thumma in syaribu fajliduhum, thumma in syaribu fajliduhum, thumma in syaribu faqtuluhum. Allah. Ini hukumnya Berapa kali rotan? 80 kali rotan, Artinya, jika mereka minum arak, hendaklah kamu sebat mereka. Jika mereka minum lagi, sebat lagi. Minum lagi, sebat lagi. Kemudian jika mereka minum terus, maka hendaklah kamu bunuh mereka itu. Semua ini hukum dari Allah Ingat fulan itu makhluk Allah. Dia duduk atas bumi Allah. Dia dapat nyawa dari Allah. Dia dapat tubuh badan, dia dapat tekak, yang minum dan makan semua tu dari Allah. Dia menyalahkan guna, Tuhan bilang hantar dia balik, Tuhan bilang dera dia, yang punya hukum Allah. Tuhan bilang dia ambil tangan dia balik pasal tangan dia jahat mencuri. Kena ambil balik tangan dia. Potong, hantar balik. Tanam, dia tak ada tangan. Ambil balik tangannya. Kalau Allah Ta'ala suruh bunuh dia, maknanya hantar dia balik. Allah nak tindak kepada dia. Allah Ta'ala nak tindak kepada dia. Sama ada dia diampunkan oleh Allah pasal dikasih peluang, ataupun dia nak didapatkan azab kerana degilnya, immediately Tuhan rasakan dia. Kena hantar balik kena hantar balik. Kita kesiankan dia, tetapi dia tidak umpamakan hukum Allah, maka tidak boleh dikasihani. Bukan kesiannya tempat situ. Kasihankan dia, tapi kau tak kesiankan berpuluh-puluh di sekitaran dia, bahkan beratus. Ada pengaruhnya tak? Ada jahatnya tak? Ada ajaknya tak? Merosak, bobrok masyarakat kerana orang yang kaya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'ith. Artinya, khamar itu kepala segala kedurjanaan. Betul. Lepas minum mabuk zina. Minum mabuk, balik pukul bini. Betul tak? Pulang semboyongan, pukul bini. Begitu Mabuk arak, pukul bini. Paling tidak mabuk arak tak sembahyang. Tak boleh baca, macam mana nak baca? Sembahyang pun tak sah. Bacanya tak betul. Tak sembahyang. Itu dah dosa besar. Pada mabuk arak boleh kerja tak? Tak boleh kerja. Rosak, boleh jadi gila tau. Sebab otaknya kena jaga fresh dan alert senantiasa. Khayal pun, otak, akal manusia very precious. Ingat dia punya martabat merosakkan akal berapa peringkat tau. Arak dah kira peringkat tinggi-tinggi.
Di antara peringkat rendah merosakkan akal ialah khayal. Itu awal mula otak jangan diisi dengan khayal. Khayal dosa tak? Jangan khayal yang haram tau. Hatta aku khayal perempuan pun masih dalam khayal saja. Tapi belum lakukan, belum dosa kan? Taruhlah bukan khayal perempuan lah. Khayal kuitat, khayal baju raya, khayal macam mana nak pergi jalan-jalan. Itu khayal tak bagus. Kerana khayal dia tak ingat Allah. Kerana khayal dia leka masuk dalam trap. Dosa, dia tidak main-main kat tepi padang rimau. Dia tak main-main dekat tepi kolam buaya. Tetapi dia kat hutan, dia tak sama dalam grup dia. Dia leka sendiri. Boleh paling tidak sesat daripada grupnya. Paling tidak. Paling tidak dia tidak dalam grup rimau. Tapi dia boleh, kalau dia khayal, rimau boleh nampak dia tak? Kalau nombor satu khayal. Kalau khayal, syaitan boleh masukkan ujub, riak, takabur. Khayal. Tidak khayal, ingat Allah, fikiran itu. Sebab itu dari kecil budak-budak dibiasakan jangan khayal. Baca khutbah pula. Hafal hadis, hafal hukum, hafal matan, hafal apa semua. Jadi otaknya tu ingat saja. Jadi sebab tu orang tu kalau belajar, terus belajar, ingat sampai tua. Belajar, ingat sampai tua. Otaknya jangan isi bukan-bukan. Khayal termasuk dalam dengan dengar lagu-lagu semua. Khayal. Kemudian termasuk dalam tidak menjaga otak supaya senantiasa alert ialah banyak ketawa. Sebab orang kalau dah banyak ketawa, fikirannya boleh kontrol tak? Kadang ketawa boleh kontrol tak? Tak boleh kontrol. Tengah baca maulid nak ketawa pun tak boleh cakap. Tak boleh baca. Tengah ketawa, panggil suruh ke depan ceramah pun tak boleh nak ketawa. Cekian depan orang. Baca warta berita pun tak boleh terbaca. Kan orang tengah ada warta berita, tengah tahap apa lah menggelikan hati dia. Dia tahan, minta maaf. Dia tahan, dia dengar kamera live. Dia lari ke belakang, dia ketawa dulu. Itu akal tak boleh dikontrol. Orang kalau banyak ketawa, akal tak boleh dikontrol. Sebab orang Islam tak kasi banyak ketawa. Satu lagi, marah. Dia marah. Kalau tengah marah, boleh kontrol tak? Tak boleh. Itu semua tu. Satu lagi, apa? Akal yang tak boleh kontrol, melatah. Tak payah suruh joget-joget, suruh melompat-lompat, suruh golek-golek, suruh apa-apa semua tu, melatah. Satu lagi, akal tak boleh kontrol, itu yang ada sakit, yang ada memang pasal diladeni, maka jadi. Diladeni jadi. Kemudian yang ada, ialah apa? Dibuat minum arak. Jadi akalnya tak boleh kontrol. Boleh, kalau too much smart boleh jadi gila tak? Di antara akal tak boleh kontrol tu apa? Depression. Tak boleh kontrol akal. Fikir, kompres boleh jadi gila. Betul tak? Tak ada kena arak pun boleh jadi gila. Ini kan pula minum arak. Lebih-lebih jadi boleh jadi gila tau. Orang banyak makan dadah, banyak minum arak semua tak betul. Gilanya dia punya warasnya sementara je. Warasnya sampel. Kebanyakan banyak dia punya pengaruh, makin dia punya senantiasa ialah akal yang tak betul. Walau tengah tak minum sekalipun, dah rosak akalnya. Tengah minum, angot. Tengah dia punya baik tu sekali-sekali datang. Kadang-kadang dia punya kesan dia. Kadang-kadang time dia mabuknya datang. Time dia baik-baik. Tetapi apabila dah terlampau biasa sangat minum, dia punya time tak minum pun dia tak betul. Baiknya sekali-sekali datang. Baiknya sekali-sekali datang. Kadang-kadang angotnya datang, lagi dahsyat. Betul lah boleh tikam mak, atau boleh tembak bini, atau boleh macam-macam. Pasal otak tak dipelihara, akal tak dipelihara, ya. Akal tak dipelihara, boleh macam-macam berlaku. Macam-macam perkara akal jadi tak boleh terpelihara lagi. Rosak tau, boleh jadi gila. Dadah lagi boleh buat orang jadi gila. Arak pun boleh buat orang jadi gila. Na'udzubillah. Jadi tak waras. Anak isteri jangan cakap lah. Mak sendiri boleh ditikamnya. Allah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Artinya, siapa minum khamar di dunia tidak akan merasa khamar di akhirat. Tak merasa khamar di akhirat. Tak merasa khamar akhirat. Orang apa tawani, monggo ngombe iki arak lazat iki enak. Enak. Apa sun. Ngombe wedang wis. Begitu ya. Kak Jana, saya jangan ingat Jana tak cakap Jawa. Jana tak cakap Jawa. Dan Jana pun tak cakap Melayu. Jadi kita kadang-kadang kita terjemah Jawa, kadang terjemah Melayu. Jana cakap dan Jana cakap apa? Arab. Apalah Ustaz ni takkan orang Jana cakap Melayu Jawa. Itulah orang Jana bilang, cepat minum. Ni pun tak cakap cepat minum. Faddalu ishrabu al-khamar fil jannah. Labas asy'ar asir bas.
Dia cakap Arab lah dekat sana. Begitu. Terjemah bahasa Melayu, kadang-kadang bahasa Jawa. Sukatilah kan. Kalau orang Filipin, ustaz Filipin, kau cakap terjemah apa? Bahasa Filipin lah. Gitu. Kita ustaz Jawa, cakap Jawa. Sepatah dua. Gitu ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi. Man syaribal khamra lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Kurang aja. Orang-orang minum arak, kadang-kadang dia tak sembahyang. Ayo sembahyang. Saya tengah tak boleh sembahyang 40 hari tak terima. Tak sembahyang. Dia minum arak, dia tak sembahyang. Mungkin kan kenapa uzur ke apa? Saya tak sembahyang. Ini siapa minum arak 40 hari amalan tak diterima. Sembahyang tak diterima dan segala amalan tak diterima, termasuk segala yang haram ya. Masuk segala yang haram ya. Makan duit haram apa semua tu 40 hari. Lepas tu mukanya birat selama 40 hari tu. Kau tengok ya. Makan haram, minum haram semua 40 hari amalan tak diterima. Tapi buat kena buat tapi tak diterima. Buat tetap wajib buat, tak buat pancung. Bahasa kita bergaul dengan budak-budak muda dulu masih zaman-zaman NS ya, kita banyak gaulkan. Ayo sembahyang. Saya tengah tak boleh sembahyang 40 hari tak terima sebab saya ada minum. Macam aku nak pukul aja rasanya. Boleh tak pukul? 80 rotan tu sepatutnya. Kalau aku qadi aku pukul. Kalau aku bukan qadi, nasib baik aku bukan qadi. Kalau aku qadi, tangkap dia. Terus kasih pukul sama dia. Tengok. Dia bersahaja je tu. Saya tengah tak boleh sembahyang. Kemarin togoklah. Astaghfirullahaladzim. Jadi maknanya aku bukan tak nak sembahyang pasal tak boleh sembahyang. Bukan tak boleh sembahyang, tak diterima sembahyang. Tapi wajib sembahyang tak? Wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Sama tau. Terus kita biasa jumpa menyirap darah kita. Menyirap darah kita. Sembahyang tetap sembahyang. Tak sembahyang dosa lagi besar lagi. Dosa minum arak plus dosa meninggalkan sembahyang. Baik-baik kena rotan, kena pancung terus. 40 hari. Habis nanti dia nak habis 40 hari, minum lagi. Sembahyang bila-bila tak sembahyang. Ada result pasal aku minum. Allah, orang perempuan pun haid ada hari 15 hari lepas tu istihadah, kena sembahyang juga tak? Kena sembahyang juga. Engkau yang minum arak, kau tu bilang saya tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang, tak boleh tak sembahyang. Walaupun tak diterima sembahyang. Allah. Gitu ya. Macam selamba je tau. Saya tak sembahyang. Teruklah. Astagfirullah. Saya biasa jumpa orang gini. Dia masih NS kan macam manusia kan. Macam manusia kita jumpa ya. Allah, begitu ya. Biasa na'udzubillah berlindung ya. Sebab tu anak-anak kita jaga ya. Senantiasa minta Allahumma barik li fi auladi wa la tadurhum wa wafiqhum li ta'atik warzuqna birahum. Ya Allah, berkatkanlah aku terhadap anak-anak aku. Berikan mereka taufik hidayah untuk mentaatimu. Dan berikan aku rezeki akan kebaikan mereka itu. Minta. Dan paling tidak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Beruntung orang dapat anak soleh. Pembela mak bapaknya, jannah tempatnya ya. Tak terima sembahyang 40 hari. Macam mana ya orang kau tak terima sembahyang? Doa tak kabul, tak apa semua ya. 40 hari. Segala yang haram semua ya. Kita dah nak sampai penghujung kitab ni ya. Dia dah mula masuk arak yang serius punya dosa. Sekarang kemudian akan masuk dalam bab hati dan anggota. Disebut telinga, mata, apa semua. Baru masuk mata, telinga semua. Nanti baru masuk hasad, dengki, ujub, riak, takabur sampai pada khatamnya. Baik ya. Adapun dalil dan riwayat yang warid tentang pengharaman khamar, yakni arak, dan celaan terhadap peminum khamar serta tegahan dan larangan untuk menjauhi minum khamar ada banyak dan sudah tersebar luas. Di sini saya hanya mencatatkan sebahagian daripadanya sahaja. Sebahagian aja cukup banyak dah cukup mengerikan kita. Na'udzubillah ya. Mengerikan dan menyiratkan pun menyiratkan ya. Menyiratkan orang-orang minum arak dan selamba. Ada tau orang Islam ya, ada tau ya. Sampai sekarang ya. Rumahnya arak tak tinggal tau. Yang ada boleh pamer, ada bar lagi tau. Aku masuk macam aku nak buang. Ada jemput kita kenduri tahlil rumahnya, setengah-setengah orang. Selamba rumahnya ada banyak botol arak berderet. Jemput Pak Imam, ada maknya mati ke apa, jemput kita tahlil. Pasal kau jemput aku tak boleh tidak. Kau jemput orang lain kau punya pasal. Kau jemput aku kerana aku yang kau jemput, maka kau jemput aku berserta sikap aku. Ingat, nak jemput orang tengok dengan sikapnya.
Kalau kau jemput sikap orang baik, kau dapat baik. Kalau kau jemput aku, bermakna kau jemput aku dengan sikap aku. Sikap aku, kalau aku nampak, aku cakap. Sebab itu autoriti Allah, bukan autoriti aku pun. Nampak ada arak, tak boleh, minta maaf, ini semua buang ya. Sekarang juga, hapuskan. Baik Ustaz. Dia longgok kat mana, aku tak tahulah. Pokoknya aku tak mau nampak ketika aku baca begitu. Aku tak suka. Kita cakap, kita masuk rumah orang, kita tengok ada arak. Ini apa ni? Arak minum keras ya. Ini minum keras. Buang. Sekarang juga hapuskan ya. Sekarang juga. Baik Ustaz. Buang. Sudah buang. Tidak. Aku tak mau. Aku tak suka. Kena cakap. Tak boleh tidak. Kalau tidak, aku angkat kaki aku balik. Aku tak suka. Kena. Jadi Ustaz jangan lembik sangat. Hukum Allah. Takkan dia nak pukul kau. Paling banyak kau dipukul pun tak apalah. Paling banyak kau keluar, majlis dia tak jadi. Itu dia punya pasal. Pasal bukan kita mencemar majlis dia. Dia mencemar majlis dia. Tempat itu tak sesuai untuk buat majlis. Ada ke taruh arak? Ada. Kita masuk rumah orang-orang kita, kadang-kadang ada punya bar counter. Yang ada arak tak ada, tapi bar counternya ada, ditaruh jus. Kenapa kau kepingin sangat? Kita mana rumah orang Islam kita ada bar counter tu, kau mencontohi orang-orang kafir punya rumah. Ada bar counter, tak apa-apa, mesti nak ada duduk bangku tinggi kan. Duduk bangku tinggi, nanti ada botol-botol aku tengok. Terus. Kenapa kau mesti hidang cara macam cara minum arak? Kau ikut gaya mereka. Man tasyabbah biqaumin fa innahu minhum. Siapa menyerupai orang satu kaum, dia sebahagian daripadanya. Dia tak minum arak, tapi dia punya cara hidangan tu macam arak. Dia bergantungan. Cawan dia tu tak boleh cawan macam cawan besi, tak ada tahu. Saya tak pernah nampak orang minum arak cawan besi. Ke cawan kaca biasa. Masih cawan dia tinggi, ada kaki dia. Dan kalau nak simpan pun tak dalam lemari, tak mesti ada gantung. Gantung kaki dia sangkutkan. Gantung. Ada orang tahan, orang kita pun begitu juga. Pada dia cantik gitu. Itu ambil sampel daripada mana? Ambil sampel daripada orang minum arak. Kau jangan ambil sampel, kau jangan ambil tiru. Jangan ambil tiru. Dia punya serve pun tak ada pakai talam tau. Satu tuang. Please. Thank you. Begitu punya cara. Kerana kita kan bawa talam. Ada cawan, ada cawiknya. Monggo. Import, basahkan tekak. Ini cara serve dia pun arak. Yang ada memang arak, tapi dia tak pernah serve kita. Itu aku bising. Yang ada oren ke apa pun, tapi cari hidangannya begitu. Jangan ikutlah, itu jelek tau. Kau diikut orang kita, pada dia itu kelas. Itu bukan kelas, itu low class. Kau sampai minum nanah kelas ke? Minum peluh orang kelas ke? Disok dengan air jannah, air neraka tu kelas ke? It's low class. It's not only low class, bad class. Poor class. It's very bad class. Sampai 40 hari sembahyangnya tak diterima tu, satu waktu sembahyang tak diterima, punya takut macam mana? Sampai 40 hari sembahyang tak diterima, itu high class ke? No class, low class, bad class. Jangan kau tiru cara-cara begitu. Nak tiru pergi rumah kiai-kiai, rumah ustaz-ustaz, cara macam mana dihidang, itulah kau ikut hidang. Simple lebih kurang. Apa semua tapi suci dan elok belaka, dan ada berkat lagi. Kau ikut cara orang gitu. Yang ada orang kita gitu, dia macam belajar tu daripada orang-orang gini lah, member-member dia. Cuma dia tak pasang arak, dia pasang oren ke, pasang apa ke, tapi cara hidangnya sama juga. Kita tak suka. Apa yang cara dia jangan. Apa yang cara dia kau elakkan. Kita tak suka ikut cara-cara yang begitu. Cara-cara menghidangkan jangan begitu, tak bagus. Cara-cara menghidangkan jangan begitu. Orang elok. Serta tegahan dan larangan untuk menjauhi minum khamar ada banyak dan sudah tersebar luas. Di sini saya hanya mencatatkan sebahagian daripadanya saja. Yang saya jangka memadailah untuk mengingatkan orang ramai. Sehinggalah 400 tahun selepas zaman saya, walaupun tempatnya sangat jauh daripada Hadramaut seperti di Parit Botak petang ini. Subhanallah. Dia punya orang ramai tu sangat ramai. Ramai bukan hanya tempat dia saja tau. Zaman dia sampai menjangkau zaman, menjangkau benua. Ramai tak? Ramai yang dapat manfaat tak kitab ni? Orang ramai, termasuk kita yang tak pernah jumpa Imam Haddad baca kitab Imam Haddad. Allah, untunglah kita ya. Orang bikin kuih koci pun, anak bikin boleh dapat orang makan orang ramai. Paling banyak pun 2,000 lah ketika itu. Dia simpan malam-malam pun basi, orang tak boleh makan lagi, betul tak? Tapi dia bikin kitab, orang luar negeri dia pun boleh hantar. Delivery lagi, tak payah pakai Shopee, tak payah pakai speed post, dapat pada kita petang ini. 8,000 batu, 8,000 kilo, 400 tahun.
Tak ada hidangan ini macam punya istimewa. Kita termasuk dalam orang ramai itu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kami insaf ya Allah atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan kami jadi orang yang senantiasa romongso, menyadari bahawa kami lebih jelek daripada orang-orang minum arak ini ya Allah. Bukan kami mencacat mereka, menghina mereka, perbuatan mereka salah di sisimu ya Allah, sebab itu kami kutuk ya Allah. Namun kami tidak lebih baik daripada mereka ya Allah. Maka peliharalah diri kamu. Amin. Wahai sekalian hamba Allah, ya kami hamba Allah. Allahumma inni abduka, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dari minuman yang kotoran ini, yang kotor ini, yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala dan yang telah diletakkan padanya kemurkaan, kutukan dan celaannya terhadap sekalian peminum-peminum arak dunia dan akhirat. Terhadap sekalian peminum-peminum arak dunia dan akhirat. Bukan peminum arak dunia dan akhirat. Peminum-peminum arak dunia dan akhirat. Dunia pun dah dikutuk, akhirat pun kutuk juga. Apa? Peminum-peminum arak, koma. Pasang koma di situ. Barang siapa terjerumus ke dalam bencana minum khamar ini, hendaklah segera berhenti dan bertaubat sebelum balak dan siksa Allah turun menimpanya. Kalau tidak, tentulah jika mati akan dilontarkan ke dalam api neraka kerana mendapat kemurkaan Allah. Amin. Kami mohon perlindungan dan keselamatan dari segala balak bencana. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjaga hati dan seluruh anggota, ya, menjaga hati dan seluruh anggota. Perlu menjaga hati dan seluruh anggota, ya. Cara salah satu menjaga hati ialah pelihara anggota zahir biar terpelihara hati itu, ya. Baik. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, moga-moga Allah Taala menggolongkan kita sekalian ke dalam golongan orang-orang yang lurus dan bersih nalurinya lahir dan batin, serta mengikuti jejak langkah dan kepercayaan yang hak, iaitu benar, dan mengamalkan dengannya. Amin. Allahumma amin. Allahumma ja'alna minhum rabbana taqabbal ya Allah. Bahwasanya antara perkara-perkara yang terpenting atas setiap mukmin ialah memerhati dan mengamat-amati gerak-geri dan segala anggota tubuh, mengawasi keduanya, berusaha sesungguh yang boleh untuk memelihara dan menahannya dari terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai Allah dan dibencinya, sambil menganjur dan menggalakkannya untuk berkecimpung ke dalam perbuatan-perbuatan yang diredai dan dikasihinya, mencegah dan membendung. Macam mana? Hatta jangan bergaul dengan orang begitu. Hatta jangan buat itu, satu. Jangan bergaul dengan orang begini, satu. Okeylah, aku tak bergaul dengan orang jahat, aku tak pergi kelab, aku tak pergi dengan orang minum, aku tak pergi dengan orang rompak, aku tak pergi dengan orang joget. Ada satu lagi kau kena bikin. Itulah kita bilang tadi, rusa, aku tak campur dengan rimau, aku tak campur dengan beruang, aku tak campur dengan buaya. Tapi kena campur dengan grup. Betul tak? Kena campur dengan grup. Walaupun kau tak campur orang itu jahat, itu yang golongan yang tengah ni lagi banyak tau. Dia tak campur orang minum arak, banyak orang tak minum arak. Dia tak campur orang perompak, berapa nama orang perompak? Tapi tak campur orang alim, bahaya. Tak campur dengan orang alim, tak campur dengan orang baik, tak campur dengan orang ahli alim, itu sangat-sangat bahaya. Tak campur dengan orang-orang ahli alim, sangat-sangat bahaya. Ibarat rusa, dia tidak main-main bersama rimau, dia tak main-main bersama beruk, dia tak main-main bersama buaya, tetapi dia tak main-main sama orang dia. Nanti kawan-kawan dia dapat rumput, dia makan apa? Dia makan pasir. Kawan-kawan dia makan daun, dia makan duri. Pasal apa? Dia tak bersama. Duri bersemat dalam hati dia. Begitu. Sebab dia tak makan dengan orang apa yang orang-orang salih makan. Orang salih makan apa? Makan nur. Orang salih makan apa? Makan ilmu. Orang salih itu santap kelazatan kerohanian. Kalau tak campur, kau tak dapat santap. Begitu ya. Itu bahayanya ya. Kita kena ingat ya. Okeylah, aku tak campur orang jahat. wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Disuruh apa dulu? Sabar diri kau dengan orang yang senantiasa nak Allah.
put yourself in a good place first with good people. And don't obey means don't follow, don't mix around with those that never remember God. Begitu ya. Jadi kau kena begitu. Jadi tak cukup kau hanya tak bersama orang-orang jahat, tapi kau tengok dahulunya ialah apa? Campur orang baik. Campur baik itu orang campur orang baik, syaitan punya cocok macam-macam. Paling tidak, betul ke? Jangan-jangan ajaran sesat. Astaghfirullahalazim. Banyak orang label orang-orang yang tidak ada apa-apa dilabelkan jangan-jangan ajaran sesat. Aku tak naklah tahan kau duduk kedai kopi. Astaghfirullahalazim. Begitu ya. Macam-macam semua tu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kebatinan, kerohanian, ya, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Betul ya. Apa yang kita dengar, sebab telinga tu telinga Allah. Tu dengan kita dengar adalah informasi. Dengar informasi. Yang ada dengar hanya bunyi-bunyian, tapi yang ada kedengar adalah informasi. Kalau kita dengar bunyi-bunyian, tapi bunyi-bunyian itu dilarang oleh Allah Ta'ala, walaupun bukan informasi, tak boleh juga. Kenapa? Apa yang kau dengar akan meresap dalam dirimu, mengganggu otakmu. Bagaimana apa yang kau minum, arak, kau teguk, rosak tak masuk dalam tubuh badan kau tak, rosak akal kau tak. Begitu juga pendengaran. Jangan sangka tidak. Kadang-kadang menjadi penawar bagimu. Kau tengah duka cita, kau jumpa orang alim, dia nasihatkan kau, dengar tu dapat penawar, segar, terus insaf, terus tobat, terus berserah kepada Allah Ta'ala. Lapang dada. Pendengaran. Ada pendengaran menjadi racun. Begitu dia dengar, terus jadi macam racun pada dirinya. Yang ada pulanya pendengaran, terus menjadi apa? Fitnah bagi dirinya. Terus tak suka nak buat baik. Pasal dikelirukan. Pendengaran, mau hati-hati. Pendengaran, ya. Dan pandangan, begitu juga. Dari mana turunnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana dulu? Mata, bukan dari tengkuk tau. Dari mata pandang terus turun ke hati, bukan dari tengkuk turun ke hati. Dari siku turun ke hati, dari mata. Dari mata kesannya pada sanubari kita. Semua itu, dan juga fuad, hati kita, ya. Hati kita semuanya itu, ya, adalah akan ditanya atas apa yang kita pandang, atas apa. Nombor satu, kita ini benda semua alat ini daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ciptakan untuk yang lainnya, kecuali ada tugasan-tugasan tertentu. Satu lagi, benda yang itu merosakkan diri kita, yang ditegur oleh Allah Ta'ala, merosakkan diri kita, zahir dan batin. Zahir itu badan kita, fizikal kita boleh merosakkan, fizikal kita boleh merosakkan, dan juga jiwa kita boleh dirosakkan. Baik. Hati dan semua anggota badan itu merupakan nikmat-nikmat utama Allah bagi hamba-Nya. Subhanallah, ya. Bagi macam mana orang kau tak ada mata, tak ada telinga, ya. Subhanallah, ya. Tak ada rambut aja dia tak lawa manusia, ya. Kau tak ada pandangan mata, tak ada pandangan telinga, lagi payah lagi, ya. Baik, ya. Barang siapa yang menggunakannya untuk ketaatan terhadap Allah Ta'ala dan menyirikannya dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kasih sayangnya, itu bermakna ia telah mensyukuri Allah Ta'ala dan memelihara kehormatan anggota-anggota itu. Dia bersyukur pada Allah Ta'ala, nikmat Allah berikan dia pakai baiknya, dan dia menyelamatkan anggota badan itu daripada rosak, menjejas kepada hati. Alat tu sendiri akan jadi rosak. Mau tanya, kereta kita pakai minyak apa? Petrol ke diesel? Petrol, ya. Kau masukkan diesel boleh? Tak diesel lah, kau masukkan air mineral boleh? Kan tak boleh. Itu selang-alangkan besi tau. Besi kau masukkan yang lain yang padanya, dia tak boleh. Ini kan pula anggota yang boleh bawa masuk jannah, anggota yang dengan telinga ini dengar kalimat Allah, anggota yang dengar kalimat Allah membawa kepada hati yang insaf. Kau masukkan benda yang haram, begitu, ya.
memelihara kehormatan anggota-anggota itu serta meletakkan perkhidmatannya pada tempatnya yang baik, ya. Mesin pukul telur, mangkoknya tu bikin taruh tanah, boleh. Sekali-sekali kau bikin pukul telur, sekali-sekali kau taruh tanah. Pasal nak bikin sukat, apa, taruh baja, taruh apa untuk pokok-pokok kau ada. Kan tak pakai juga kan, begitu, ya. Entong saja, entong apa? Sendu. Sendu entong saja kau bikin entong nasi, tapi kau pakai untuk entong baja, untuk bikin tanah-tanah. Boleh tak? Kan tak kena. Tak kena. Baldi saja, baldi untuk apa? Isi air kan. Tapi kalau baldi tak tahu dia bikin isi makanan, isi kolak, punya orang tengok dulu. Walaupun baldi baru, baldi bersih, untuk nak hidangkan dia tak pakai mangkok, dia pakai baldi. Orang mesti tengok lain macam. Tapi orang tengok, oh baldi baru, baru orang kolu. Kalau tidak, kan tak kena. Tak kena pada tempatnya. Yang tak kena pada tempatnya tidak menghormati. Sama ada kau tak menghormati kolaknya, ataupun kata orti tak hormati wadahnya. Kalau wadahnya tu mangkuk kaca cantik, kau bikin isi tanah, kau tak menghormati wadahnya, itu bekasnya. Dan kalau kau isikan kolak dalam baldi, itu bermakna kau tak menghormati kolaknya. Kolak apa kolak? Pengat. Kolak pengat, orang Melayu bilang pengat. Dan itu kalau apa, sebab cakap Melayu kena ikut logat Melayu lah. Pengat. Jadi kalau apa, itu jadi kau tak menghormati. Jadi kalau kita menghormati badan kita, ilmu kau campak, hormat tak? Tak hormat. Nasihat kau campak, hormat tak? Tak hormat. Hati kau pula, telinga kau pula, kau pakai untuk muzik, kau pakai untuk ngumpat, dengar itu semua, hormat tak? Tak hormati telinga kau dan tak hormati ilmu. Sepatutnya ilmu dan nasihat dan pengajaran dan ayat-ayat masuk dalam hatimu. Seperti kolak patutnya masuk dalam wadah yang genah. Ini pulaknya kau masukkan tanah ke dalam wadahan, mangkok, kemudian kolak kau masukkan dalam beldi. Kerana itulah anggota-anggota itu dicipta dan dijadikan oleh Tuhan. Ingat, dijadikan. Kau pasang telinga kau sendiri tak? Kau pasang mata kau sendiri kan? Tuhan beri. Dan tentu Tuhan beri dengan kehalusan, keindahannya. Kau pakai untuk kehalusan dan keindahannya. Itu anggota kita tahu, sangat halus. Fizikalnya saja dah sangat halus, ada uratnya. Kita siapa ada belajar bab telinga dia? Berapa banyak urat ada dalam telinga? Macam mana besar saiz gelendang telinga? Tak tahu kan? Itu saja kita tak terbayar. Maka kau punya kerja hanya isi dengan baik saja. Yang kita dalam mangkok lah, kita buat mangkok tak? Tak tahu buat mangkok kan? Itu saja dah dapat mangkok yang cantik, isilah mangkok dengan benda yang baik. Kita punya kerja isi dengan yang baik saja. Kita kerja isi yang baik saja. Mangkok tu dah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Telinga dan pandangan mata kita yang pasang tak? Tapi indah tak? Indah dan baik dan bagus. Maka tugas kita mengisi dengan baik, kerana kau mensyukuri diberikan telinga dan mata yang indah dan baik. Betul, ya. Sebab itu maka ia akan memperoleh pahala orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala serta balasan orang-orang yang berbuat kebajikan terhadapnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Setiap kali kita sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mesti dalam hati kita, Allah Tuhan Rabbul Alamin, Allah Tuhan yang aku akan berdiri depannya untuk dihisap, Allah yang boleh masukkan aku dalam neraka sehingga aku tahan tak tahan pun, dan Allah juga boleh mengampunkan aku masuk dalam syurga. Setiap kali when we mention nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita rasakan kebesarannya, kehebatannya. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam tak ada apa-apa. Setiap kali kau sebut nama Allah, setiap kali kau sebut nama Rasulullah, kena pandang, he's a big guy, orang besar, orang yang memelihara kita daripada murka Allah Ta'ala, orang yang menunjukkan kita kepada redha Allah Ta'ala, orang yang kasih sayang kepada kita. Sebut nama Rasulullah, sebut nama mak bapak saja tak? Yang orang sebut maknya je menangis, betul tak? Teringat dulu mak awak je, betul-betul air mata dia keluar. Sebut mak je dia teringat air mata dia menangis. Kita yang ada pula sebut mak je terus teringat rindunya, betul tak? Jangan sebut epok-epok je, terasa laparnya, umpamanya. Tengah puasa, sebut air cincau je, terasa hausnya. Sebut nama Allah Ta'ala, boleh tak bergetar hatinya? Sebut Rasulullah, boleh tak tergoyang hatinya? Kan Nabi bilang, Iza zukiral, Habib? Dalam dia ulama' Hadha ahwal, muhibbin. Apa ayatnya?
Dia ulami kan, apa disebut nama kekasihnya terus bergetar dalam hatinya. Begitu ya. Orang yang suka nak artis, disebut nama artis Fulan, mana. Kau dua je. Apa namanya lah aku sebut sebutlah nama Fulan lah. Tu mana. Tak ada, aku cuma sebut aja namanya. Kan dia ada alertnya semacam tak. Kalau pasal dia minat. Nama Nabi Muhammad sebut macam tak bergetar hatinya. Allahu Rabbul Alamin. Boleh tak sebut? Boleh kau sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa besar, God, creator of the whole universe. Dia yang kita akan diri menghadap padanya dan dosa kita banyak. Hati kau kena berdebar setiap kali sebut nama Allah. Tu kena sebut, itulah yang nama wajilat qulubuhum. Kecut hati mereka setiap kali sebut nama Allah. Jangan kalau sebut nama Allah tidak rasa apa-apa dalam hati kita ya. Semoga Allah Taala jadikan kita orang yang mempunyai hati sedemikian itu ya. Serta dibalas orang-orang yang berbuat kebajikan terhadapnya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mensisihkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Barang siapa membayarkan hatinya serta seluruh anggotanya melanggar larangan, membiarkan hatinya serta seluruh anggotanya melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, mencuai dan mensia-siakan perintah-perintahnya, tidak pernah menunaikannya, maka ia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala pada anggota-anggota itu. Allah. Kalau tak ramai dengan kita agama, kita gunakan agama kita untuk menindas agama, lagi tak guna. Allah, akal diberikan Allah Ta'ala, ilmu diberikan Allah Ta'ala dalam diri kita. Kita gunakan ilmu agama yang ada pada kita untuk bukan kepentingan agama, bahkan merosakkan agama, dan kita bilang itulah agama. Allah sayangnya berlindung sama Allah Ta'ala. Dan menerima siksaan Allah Ta'ala. Mana? Bukannya mensia-siakan perintahnya, tidak pernah menunaikannya, maka ia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala pada anggota-anggota itu. Kerana itu ia harus membayar denda dan menerima siksaan Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Dunia suka tingkau. Kau nak bikin apa, kau nak dengar apa, suka tingkau. Kau nak pandang apa, aku cakap kau tak nak dengar. Kau nak fikir apa, konsep kau suka tingkau. Dunia, kalau aku cakap tak nak dengar, suka tingkau. Rasulullah yang cakap aku tu bukan cakap aku, daripada Rasulullah, daripada Allah Ta'ala. Kau tak dengar, maksudnya begini, mafhumnya gini, ini begini, suka tingkau. Hari kiamat ada, senang, Alhamdulillah, mudahkan kerja aku. Hari kiamat Allah yang deal with you, all those who are stubborn, all those who refuse to accept truth and goodness, baik pada mukmin ataupun orang yang kafir. Hari kiamat ada, habis cerita. Semua anggota-anggota itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala maksiat yang dikerjakan dahulu di dunia. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang dengan rahmat Allah Ta'ala. Next week kita baca masih dalam bulan Syaban. Ramadan bulan berapa? Hari apa? Hari Khamis ya. So next week kita baca masih dalam Syaban. End of the week kita baca pun insya-Allah dalam Syaban. End of the week kita baca dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahanlah kita jumpa bulan Ramadan yang mulia dengan peliharaan Allah Ta'ala, dengan dimudahkan Allah, dengan ditenteramkan Allah dalam bulan Ramadan. Jangan kocak, jangan goncang diri kita, dan jangan dikocak, jangan digoncang daripada luaran juga. Kita harap daripada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.